Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من كرمك علما يا أكرم الأكرمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sebelum daripada kita meneruskan perbincangan hadis berkaitan dengan khuf, menyapu dua khuf, ada suatu permasalahan yang kita tangguhkan pada beberapa minggu yang lalu, yang saya janji untuk kita bincangkan setelah selesai kita membicarakan isu berkaitan dengan wuduk, iaitu bab tansyifu a'dha'il wuduk, bab mengeringkan anggota-anggota wuduk berkaitan dengan nak lap ataupun tidak lap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah ini, pertama-tama perlu kita tahu ada di sana hadis-hadis yang menyebut tentang permasalahan tansyif a'dha'il wuduk, iaitu berkaitan dengan mengelap ataupun mengeringkan anggota-anggota wuduk. Tetapi setelah dinilai oleh ulama-ulama hadis berkaitan dengan hadis ini, mereka dapati kesemua hadis yang berkaitan dengan mengelap ataupun mengeringkan anggota wuduk tersebut hadis yang tidak kuat dan hadis yang dhaif. Tidak ada hadis yang sahih yang begitu jelas sama ada mengarahkan supaya kita lap ataupun mengarahkan supaya kita membiarkan. Itu tak ada nas yang sejelas-jelasnya. Tetapi ada beberapa hadis yang sahih yang memberi isyarat seolah-olah lebih baik kita tidak lap. Antaranya hadis Al-Bukhari sendiri, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri, yang menceritakan bahawa salah seorang daripada isteri Nabi, kalau tak silap Maimunah radhiyallahu taala anha, apabila selesai Nabi berwudu, dia menghulurkan tuala kepada Nabi. Dia hulur ke tuala kepada Nabi, Nabi tak nak terima, tak nak ambil tuala, seolah-olah tak nak lap. Ini menunjukkan seolah-olah perkara tersebut tidak digalakkan. Begitulah juga hadis berkaitan dengan kelebihan berwuduk, tanda-tanda wuduk, sebagaimana yang kita baca dulu, kelebihan siapa yang nak ada istilah yang digunakan oleh Nabi sebagai ghurrah, ada tanda-tanda anggota yang kita berwuduk, dan muhajjalin, tanda-tanda di anggota tangan dan seumpamanya. Jadi di situ menunjukkan anggota wuduk ataupun air wuduk merupakan air yang mulia, yang ada kelebihan-kelebihan yang tertentu. Setengah ulama mengatakan berdasarkan itu, hukum kita mengelap ini adalah sebaik-baiknya kita tak payah lap. Sebaik-baiknya tak payah kita lap, kecuali dalam keadaan-keadaan yang darurah. Kalau kita sejuk sangat, berada di negeri yang agak bahaya, kalau kita tak lap, begitu dia hukum dia menjadi harus. Kemudian kita meneruskan perbincangan kita tentang hadis bab al-mashu 'alal khuffain. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa bihi qala 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaitu li'anzi'a. Ditulis itu li'inza', dan dalam
dalam yang terjemahan tu, dalam yang Arab tu li'anzi'a. Tu fa ahwaitu li'anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasaha 'alaihima. Muttafaqun alaih. Hadis yang bermaksud daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berwudu, maka aku membongkokkan tubuhku untuk menanggalkan kedua khufnya, iaitu kasut yang dibuat daripada kulit. Namun baginda bersabda, biarkanlah kedua-duanya, kerana sesungguhnya saat aku masukkan kedua belah kakiku dalam keadaan suci. Dan ternyata baginda hanya mengusap keduanya. Hadis muttafaqun alaih. Walil arba'ati anhu illa an-Nasa'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffi wa asfalah wa fi isnadihi dha'f. Menurut arba'ah selain daripada Nasa'i, melalui Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ataupun menyapu bahagian atas khufnya dan juga bahagian bawahnya. Namun sanadnya masih mengandungi kelemahan, sanad hadis ini. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala law kana ad-din bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'la wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa sekiranya seandainya agama berdasarkan ra'yu, berdasarkan kepada pandangan, tentulah mengusap ataupun menyapu bahagian bawah khuf lebih utama daripada bahagian atasnya. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian atas kedua khufnya. Hadis diketengahkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, kita akan membicarakan tentang salah satu daripada tokoh hadis. Dulu kita dah bincang beberapa tokoh hadis, dan insya-Allah pada malam ini, kerana hadis yang pertama kita baca hadis Bukhari dan Muslim, kita dah kenal Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga diriwayatkan, hadis yang seterusnya juga daripada hadis Mughirah bin Syu'bah diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali Nasa'i. Bila sebut ashabus sunan, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ibnu Majah. Cuma dia kata kecuali Nasa'i, mana Nasa'i tidak mengeluarkan hadis ini. Jadi dulu di antara ashabus sunan ini kita dah bincangkan dah pada minggu lepas sedikit sebanyak berkaitan dengan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Pada malam ini insya-Allah kita bincangkan sedikit tentang Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Beliau bernama Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq. Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq, itu nama dia. As-Sijistani, nisbah kepada satu tempat bernama Sijistan. Tempat ini dikatakan salah satu daripada bandar-bandar di negeri Khurasan, iaitu di negara Iran sana. Maknanya Imam Abu Daud bukan berasal orang Arab, bukan berasal orang Arab, asal daripada Khurasan, belah-belah Iran sana, berhampiran dengan Afghanistan. Beliau dilahirkan pada tahun 202 Hijrah. 202 Hijrah. Ini Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Sebagaimana biasa tokoh-tokoh ulama ni memanglah dia banyak mengaji. Banyak mengaji, rehlah ke sana kemari, dan permulaan pengajian dia di negeri dia sendiri, iaitu di kawasan di Khurasan. Di Khurasan, kemudian dia pergi ke beberapa buah negara yang lain, di antaranya Hijaz, iaitu Mekah dan Madinah. Dia merantau juga ke Syam. Syam ni Syria sekarang ni. Dan merantau juga ke Jazirah, negeri-negeri semenanjung tanah Arab, dan merantau juga ke Mesir, merantau ke Iraq,
Dan Iraq merupakan tempat yang dia sering kali berulang-alik. Dan di sanalah tempat yang dia banyak menyebarkan ilmu-ilmu dia, iaitu di Iraq. Beliau merupakan tokoh yang juga berguru dengan tokoh-tokoh handal, tokoh-tokoh hebat dalam ilmu hadis. Imam Abu Daud di antara tokoh yang sangat-sangat memberi kesan kepada ilmu dia, iaitu yang banyak dia ambil istifadah, banyak ambil manfaat daripada ilmu dia, tak lain dan tak bukan Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri. Imam Ahmad merupakan guru kepada Imam Abu Daud. Bahkan beliau melazimi ataupun duduk bersama dengan Imam Ahmad dalam satu tempoh yang agak lama, sehingga bila selesai beliau mengarang musnad, dia bagi kepada Imam Ahmad supaya Imam Ahmad cek. Lalu Imam Ahmad fastahsanahu, disebut oleh penulis-penulis sejarah mengatakan Imam Ahmad mengakui kitab Sunan ini. Itu kitab yang dikarang oleh anak murid dia Imam Abu Daud. Kemudian di antara guru dia Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ni seorang tokoh yang cukup handal dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Ilmu dalam mengenali perawi-perawi, sama ada perawi tersebut boleh diterima pakai ataupun ditolak periwayatan-periwayatannya. Dan begitulah juga di antara anak murid, antara guru dia Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id ini juga merupakan guru pada Imam Bukhari. Ali bin Al-Madini, itu di antara guru dia yang juga merupakan guru kepada Imam Bukhari. Dan Ishaq bin Rahawai, ini di antara tokoh-tokoh ulama yang cukup terkenal. Jadi orang yang membicarakan ilmu hadis, beberapa nama ni, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin Sa'id, Ali Madini, Ishaq Rahawai, ni memang tokoh-tokoh handalan dalam ilmu hadis. Anak murid dia terlalu ramai. Di antaranya anak dia sendiri, iaitu Abdullah. Tuan-tuan, sebahagian daripada ulama hadis kadang-kadang tak ada anak murid dia yang handal di kalangan anak dia. Anak dia tak jadi ulama besar kadang-kadang. Itu perkara biasa. Kadang-kadang ada yang tak ada anak lelaki, yang ada anak lelaki tapi tak berapa nak alim. Tetapi di antara yang berjaya melahirkan anak, dia seorang tokoh ulama yang berjaya melahirkan anak yang handal juga, iaitu Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Anak dia yang bernama Abdullah. Dan di antara orang yang meriwayatkan hadis daripada Imam Abu Daud di kalangan ashabus sunan, iaitu Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Imam Abu Daud. Dan hadis tersebut ada di dalam kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Tu hebat tak hebatnya Abu Daud, Imam Tirmizi ambil hadis daripada dia. Begitulah juga di antaranya Imam Nasa'i. Imam Nasa'i juga meriwayatkan beberapa hadis daripada Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Karangan Imam Abu Daud yang paling popular, kitab dia yang bernama Sunan As-Sunan, ataupun dengan lebih popular dinisbahkan kepada nama dia, iaitu Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud. Kitab dia ni tak ada khilaf tentang nama kitab. Nama kitab dia Sunan ke bukan Sunan, tak ada khilaf. Semua ulama mengatakan nama kitab dia Sunan. Adapun kitab At-Tirmizi, kebanyakan ulama lebih cenderung menamakan kitab Tirmizi dengan Jami' At-Tirmizi. Kenapa Jami' Tirmizi? Kerana kitab yang dinamakan Jami', kitab yang mengandungi seluruh bab yang diperlukan dalam agama. Sama ada akidah, sama ada tafsir, sama ada adab. Itu semua ada. Tetapi kitab yang dinamakan Sunan hanya kitab yang membicarakan bab-bab berkaitan dengan hukum hakam. Memang kita tengok dalam kitab Sunan Tirmizi, dia membicarakan tentang hukum hakam. Dia ada bab-bab yang masih kurang untuk kita namakan dia Jami'.
Tapi Tirmizi ada belaka. Sebab itulah ulama lebih cenderung menamakan dia dengan Jami' At-Tirmizi. Selain daripada kitab sunan yang dikarang oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, dia ada kitab marasil. Apa yang dimaksudkan ataupun apa yang kandungan isi kitab marasil ini, iaitu dia menghimpunkan hadis-hadis mursal. Hadis mursal, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in kemudian disandarkan terus kepada Nabi tanpa menyebut sahabat. Dia ada kitab dia yang dikarang marasil, tu Imam Abu Daud. Kalau Imam Tirmizi dia ada kitab yang lain, dia Ilal. Kitab Ilal yang menceritakan kecacatan-kecacatan yang ada pada hadis. Tapi Imam Abu Daud dia ada kitab Al-Marasil. Selain daripada kitab Marasil, ada juga kitab yang dikarang kitab Dalailun Nubuwah. Ini di antara kitab yang popular yang dikarang oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat di Basrah, di kota Basrah pada tahun 275 Hijrah. Oleh kerana beliau ini melazimi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau disebut oleh Imam Syairazi rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk di kalangan sahabat Imam Ahmad, iaitu di kalangan anak murid yang bersahabat dengan Imam Ahmad, yang ambil ilmu fiqh banyak daripada Imam Ahmad. Sebab itulah Imam Ahmad bukan hanya guru dia di bidang hadis, tetapi juga guru dia di bidang fiqh. Kehebatan hafalan Imam Abu Daud ini, beliau sendiri mengakui bahawa aku menulis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadis. Dia mengumpul 500,000 hadis. Kita kalau kita kumpul hadis, kita tak ingat dah sanad. Tetapi ulama dulu bila dia kumpul hadis dengan salsilah, setiap hadis tersebut salsilah perguruan daripada guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah. 500,000 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Dan daripada 500,000 hadis tersebutlah dia pilih hadis-hadis yang tertentu untuk dimuatkan di dalam kitab dia Sunan Abu Daud, yang keseluruhan hadis Sunan Abu Daud lebih kurang dalam sekitar 5,000 hadis. Tu daripada 500,000 pilih 5,000 hadis. Bukannya apa yang ada dalam kitab Sunan itulah ilmu Abu Daud dah. Bahkan Abu Daud dikatakan ahfadun nas fi zamani, orang yang paling banyak menghafal hadis di zaman dia. Zaman dia, dialah yang paling handal sekali. Orang lain tak boleh nak challenge, tak boleh nak lawan keilmuan yang ada pada Abu Daud, khususnya bagi penduduk Baghdad dan penduduk Iraq itu sendiri. Kita pergi pula kepada hadis. Di hadapan kita ada 3 hadis. Hadis yang pertama, hadis Mughirah bin Syu'bah. Yang kedua juga daripada Mughirah bin Syu'bah, tetapi dengan lafaz yang berbeza. Yang ketiga, hadis Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Mughirah bin Syu'bah yang pertama, iaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini para ulama menyatakan kedudukan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Bila sebut hadis mutawatir, dia fi a'la darajatis sihhah. Kedudukan hadis sahih yang paling tinggi iaitu hadis yang mutawatir. Apa dia? Apakah yang dimaksudkan dengan hadis mutawatir? Dari segi ta'arifnya, para ulama menyebut ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Hadis yang diriwayatkan min yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan daripada sekumpulan yang lain, yang mustahil mereka ni pakat nipu belaka. Diriwayatkan setiap tabaqat ataupun setiap lapisan perawi hadis tersebut sekumpulan yang ramai. Contohnya, sahabat yang meriwayatkan daripada Nabi 10 orang. Takkanlah 10 orang sahabat lupa. Takkanlah 10 orang sahabat ni menipu. Sahabat ni memang adik. Tabi'i pula, di kalangan tabi'i yang ambil daripada 10 ni 50 orang.
Patut tabaqah yang bawah lagi. Begitu ramai. Setiap satu generasi kepada satu generasi yang meriwayatkan hadis tersebut begitu ramai. Ini dinamakan hadis mutawatir. Imam Suyuti dia menyebut ta'rif hadis mutawatir ini ma rawahu adadun jam'un yajib ihalatu ijtima'ihim 'alal kadhib fal mutawatirun wa qaumun haddadu bi asyratin wa hiya ladayya ajwadu. Dia kata apa? Dia kata apa yang diriwayatkan oleh sekumpulan yang begitu ramai, yang mana mustahil, wajib mereka ni tak menipu, tak berpakat untuk menipu, inilah dinamakan hadis mutawatir. Sekumpulan yang begitu ramai, takkanlah sekumpulan tu menipu belaka. Dan ada satu kaum, satu pandangan yang disebut oleh Imam Suyuti menghadkan bilangan yang boleh diterima sebagai mutawatir itu adalah 10 orang. 10 orang ni bagi Imam Suyuti dia kata pandangan yang baik. Kalau kata setiap satu generasi 10 orang bawa berita yang sama, memang hadis tersebut boleh dinamakan hadis yang mutawatir. Walau bagaimanapun tentang bilangan berapa-berapa tu masih banyak khilaf di kalangan ulama. Kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini dikira hadis yang mutawatir, iaitu hadis yang tersangat sahih. Yang bila sebut mutawatir, yang kita tidak ada ruang untuk mempertikaikan dari sudut sanadnya, dari sudut kesahihannya. Kerana apa? Kerana disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan menyapu khuf ini, ada 40 hadis, yang 40 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. 40 sahabat. Dan dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri pula. Imam Hasan Al-Basri dia kata, aku sendiri meriwayatkan daripada 70 sahabat. Siapa Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri ulama di kalangan tabi'in. Dia tabi'in, dia ambil hadis ni daripada 70 orang sahabat. 70 orang sahabat dengar daripada Nabi. Memanglah tak, kedudukan hadis ni memang fi a'la ghayatis sihah, mana pada kedudukan yang tertinggi di antara hadis-hadis yang sahih, sehingga dia dinamakan hadis yang mutawatir. Banyaklah ulama-ulama yang lain, di antaranya Ibnu Mandah, di antaranya Hafiz Iraqi menyebut kedudukan hadis ini sebagai hadis yang mutawatir. Hadis ini menceritakan bahawa Nabi SAW berwudu. Ketika dia berwudu, Mughirah bin Syu'bah nak menanggalkan khuf Nabi, kerana biasalah sahabat Nabi ini suka khidmat pada Nabi. Ini di antara hujah orang yang mengatakan bahawa kita kena khidmat pada guru. Memang betul, khidmat pada guru tu sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat. Di antaranya Mughirah bin Syu'bah, dia nak khidmat pada Nabi, nak tolong cabut khuf Nabi. Lalu Nabi kata, biarkan, kerana aku pakai khuf ni dalam keadaan suci. Hadis ini, pertama-tama kita perlu tahu apa dia makna khuf. Khuf adalah suatu hidha'un min jildin yughattil ka'bain, suatu kasut ataupun satu kasut lah kita panggil, yang diperbuat daripada kulit yang boleh menutup sehingga dua buku lali. Dia bentuk macam stokin tapi tutup sampai 2 buku lali. Kalau kasut yang tak tutup buku lali itu tak boleh. Itu dinamakan khuf. Maknanya saya tak ada bawa sini, tak ada di rumah. Kalau ada di rumah saya bawa. Contoh khuf, orang biasa pergi negeri Arab tahulah mana khuf. Dia bentuk macam stokin tu, dibuat daripada kulit, sehingga menutup 2 buku lali. Itu dinamakan khuf. Dan khuf ini, orang yang memakai khuf, dia boleh menyapu di atas khuf sebagai ganti kepada basuh kaki. Ketika berwuduk, ambil wuduk, ganti kepada basuh kaki. Oleh kerana kaki dia pakai khuf, dia boleh sapu sahaja di atas khuf, tak perlu basuh kaki macam biasa. Kerana berdasarkan hadis-hadis, di antaranya hadis yang kita baca tadi.
Kita baca tadi, maknanya boleh kita sapu di atas khuf. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan Nabi meletakkan syarat dalam menyapu khuf. Apa syarat dia? Syarat dia Nabi sebut, inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memasukkan khuf, aku pakai khuf ini dalam keadaan dah bersuci. Maknanya suci di sini dah selesai aku berwudu, aku pakai dalam keadaan berwudu. Cara macam mana, tuan-tuan? Kita dah selesai wudu, pakai khuf. Lepas pakai khuf, batal wudu, kita ambil air semayang, tak payah basuh kaki dah. Tak payah basuh kaki. Tu cara menyapu khuf. Begitulah juga mana-mana bentuk stokin yang diperbuat daripada kulit yang tak masuk air ke dalam, waktu kita boleh sapu menggantikan basuh kaki. Kalau lihat hadis ini dalam matan dia, yang disebut dalam matan dia, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Sebenarnya ada kalimah fi safar. Aku dalam ketika bermusafir dengan Rasulullah. Iaitu menunjukkan bahawa ketika musafir boleh pakai khuf, dan ketika tak musafir pun ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahawa dibenarkan pakai khuf. Dan hadis ini sebenarnya hadis yang ditolak, yang tidak diterima pakai oleh sebahagian daripada Syiah. Syiah tak pakai sapu khuf. Syiah kata kena sapu apa? Syiah dia sapu kaki. Tak payah khuf dah. Dia kata sebab kaki pun sapu. Dia tak basuh kaki, dia sapu kaki ketika berwudu. Dia bagi Syiah, dia menafikan hadis ini, tidak mengamalkan hadis ini, walaupun hadis ini dari segi kesahihannya begitu tinggi kedudukan sahih dia. Kerana Syiah ni sebahagian daripada mereka menilai hadis tidak sama dengan penilaian kita. Kebanyakan Syiah tidak meletakkan Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sahih, tapi dia meletakkan kitab dia hadis Kulaini. Dia ada kitab dia hadis Kulaini, merupakan hadis yang diterima pakai oleh Syiah. Itu tak apalah, kita tinggal berkaitan dengan Syiah. Dan kisah ini disebut oleh Abu Daud, oleh riwayat Abu Daud dan Imam Malik, menyatakan berlaku ketika bermusafir. Rasulullah bermusafir bersama sahabatnya, yang di antara mereka ini Mughirah bin Syu'bah, dalam peperangan Tabuk. Dan peristiwa ini berlaku ketika Nabi nak sembahyang subuh. Nabi nak sembahyang subuh, nak ambil wudu. Ketika itu Mughirah bin Syu'bah menawarkan khidmat untuk mencabut khuf Nabi. Nabi larang kerana Nabi nak sapu sahaja. Ini menunjukkan bahawa menyapu khuf merupakan suatu yang disyariatkan. Sama ada kita cekak tak cekak. Kadang-kadang kita ni walaupun tahu hukum, tapi kita tak biasa buat, kita rasa pelik. Macam sembahyang jamak, ada setengah makcik-makcik tu, dia daripada kecil sampai ke tua tak pernah sembahyang jamak, tak pernah sembahyang qasar. Kita ajar sembahyang jamak, saya makcik tak sedap, nak sembahyang macam biasa juga. Susah kita nak ajak dia musafir. Kita nak jamak selalu mudah, kena berhenti 2-3 kali, kerap kali kena berhenti. Tu payah juga. Dikira amal nak amal macam biasa, walaupun benda tu ada hukum yang membolehkan. Begitulah juga berkaitan dengan khuf. Kita dibolehkan menyapu khuf. Kalau kasut biasa berkaitan dengan kasut askar, ada fatwa mengatakan dibolehkan, kerana susah nak cabut, dibolehkan. Kasut askar tu dia ikat tak mudah kan? Bukannya senang nak cabut. Orang yang, tapi sebagaimana yang kita sebut tadi, syarat apa? Dia pakai dalam keadaan dah bersuci. Sebagai contohnya, dia sembahyang, sudah sembahyang tu dalam keadaan berwuduk, dia pakai kasut. Terus pakai kasut. Kemudian dia nak berwuduk, selepas pada tu dia dibolehkan. Syarat dia kasut yang diperbuat daripada kulit lah, mengikut mazhab Syafi'i. Dan kasut yang tebal. Kalau askar tu memang payah lah.
ataupun kasut polis tinggi tu, memang itu dibolehkan kita menyapu khuf. Kasut JPJ, kulit tu, bahkan lebih pada khuf lagi kalau kita kira tak, lebih tebal daripada stocking yang diperbuat daripada kulit. Kasut polis itu. Tapi polis reti tak buat khuf ni. Kalau dia reti, kira aku jadi JPJ, aku ada hukum yang mudah pada orang lain, boleh sapu khuf. Tapi bila tak reti tu, jadi susah pula. Berdasarkan hadis ini, sebagaimana yang saya sebut tadi, ulama mensyaratkan pakai kita untuk membolehkan kita sapu khuf, iaitu kita pakai dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, kemudian khuf tersebut khuf yang menutup buku lali. Kerana kalimah khuf adalah dari segi bahasa memberi erti bahawa suatu kasut ataupun suatu stocking yang diperbuat daripada kulit yang menutup buku lali. Kalau tak tutup buku lali, tak jadi khuf lagi. Kasut kulit biasa kita tu tak jadi khuf lagi. Sebab kasut kulit biasa nampak terkeluar buku lali. Yang tu tidak jadi khuf. Tetapi ada juga pandangan-pandangan sebahagian daripada ulama Saudi, dia kata khuf lah, tak kira lah. Mana ada Nabi sebut buku lali, dia kata. Bagi ulama-ulama yang mentahqiq makna hadis, dia kata makna khuf itu telah menunjukkan bahawa suatu yang menutup buku lali. Jadi kalimah tu dari segi bahasa dah memberi erti tutup buku lali dah. Jadi tak perlu Nabi nak sebut satu persatu khuf yang menutup buku lali. Kerana sahabat dah faham bila khuf tu mesti yang menutup buku lali. Awak tak buat khuf bawah pada buku lali. Tu apa yang dipahami oleh ulama-ulama yang muktabar. Dia sembahyang sekali dengan khuf. Masalah nak bawa kasut dalam masjid tu bab lain. Masalahnya sebagaimana yang saya sebut tadi, boleh ambil wudu. Tak perlu tanggal kasut. Tak perlu tanggal kasut. Tapi kalau nak semayang di masjid, kena bab tu masuk dalam bab menghormati masjid pula. Bab menghormati masjid kena tanggal lah, kena ambil macam biasa lah pula. Tapi katakan askar, mungkin dia semayang di tempat-tempat yang lain, tengah padang ke di mana sekalipun, tak apa, tak ada masalah pakai kasut. Maka ada satu hadis yang Nabi sebut, sallu ala ni'alikum, semayang dengan kasut-kasut kamu. Tapi jangan amalkan hadis ni di masjid, jadi orang gila pula. Kerana dengar hadis ni, jumpa hadis pakai kasut, jadi esok pergi masjid negeri semayang Jumaat pakai kasut, naik sampai soh tamu. Lambat dah orang dah, saya silap bawa pergi balas lalu. Tak cerdik dalam mengamalkan hadis. Maksudnya boleh. Bila sebut boleh ni, maknanya kita bergantung juga kepada adab-adab. Nak pergi ke masjid kita sekarang ni bukan macam masjid Rasulullah berlantaikan pasir. Tapi masjid kita ni, uruf masjid kita orang tak pakai kasut. Kalau bawa kasut boleh mengotorkan masjid, dan Nabi larang kita buat satu tindakan yang boleh mengotorkan masjid. Situ pula hukum dia. Termasuk dalam larangan Nabi. Kemudian hadis yang kedua yang menyatakan bahawa Nabi menyapu bahagian atas dan bawah khuf. Menyapu bahagian atas dan bawah khuf. Hadis ini merupakan hadis yang disebut sebagai fi isnadihi dhaf. Dalam sanad hadisnya ada kelemahan, mengandungi kelemahan. Riwayat hadis ni riwayat yang tidak kuat, kerana hadis ni hadis yang mursal dan juga ada terputus di kalangan sanad. Apa makna terputus di kalangan sanad? Maknanya satu perawi tersebut dengan satu perawi yang lain, mereka ni tidak berjumpa. Apa bukti dia tidak berjumpa? Contohnya zaman tak sama. Lahirnya si fulan ini, dia lahir setelah mati
orang yang didakwa sebagai guru dia. Tu mustahil lah, takkanlah. Mesti ada orang lain, orang tengah. Sebagai contoh, kalau katakan Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Nabi. Imam Syafi'i lahir 150. Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah. Jadi mustahil, mesti ada perantaraan itu dinamakan terputus di kalangan, terputus pada sanad. Hadis ni ada terputus pada sanadnya. Bila terputus sanad dia, hadis ini dinamakan hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif yang menyatakan sapu khuf ini sapu di atas dan di bawah. Sapu atas dan di bawah. Tapi walau bagaimanapun, para ulama menyatakan bahawa disunatkan juga. Sebahagian daripada ulama menyatakan disunatkan juga kita sapu bahagian atas dan bawah. Sunat sapu bahagian atas dan bawah. Walaupun hadis yang sahih tak menyebut sapu bawah, tetapi disunatkan juga kerana hadis yang dhaif ini dalam bab fadail, benda-benda yang sunat, ulama dia agak ringan sedikit. Bahkan ada setengah ulama menyatakan bahawa, setengah ulama, bukan ulama fiqh saja, ulama-ulama hadis, setengah daripada mereka lebih suka menggunakan hadis yang dhaif berbanding dengan pandangan-pandangan ijtihad. Qada sapu tak sampai lagi, tunggu sikit lagi. Ni bab atas bawah dulu. Tapi tak apa. Memang ada tu saya nak sebut. Okey. Maknanya sapu atas bawah ni sunat mengikut mazhab Syafi'i. Cara dia macam mana? Cara dia kita meletakkan tangan kanan kita, tangan kiri kita di bahagian atas. Bahagian atas bermula daripada depan jari, bahagian depan. Tangan kiri kita pegang tumit. Kita tarik. Tangan kiri tarik ke belakang, tangan kanan tolak ke depan. Tu kaifiat yang paling afdal menurut mazhab Syafi'i. Letak tangan depan. Siapa nak buat contoh seorang? Boleh? Hak kaki comel sikit. Boleh dah. Agak gitu. Ni kaki, ambil tangan ni daripada depan, tangan ni bawah tumit. Yang ni tarik ke depan, ni tolak ke depan, ni tarik ke belakang. Tu cara yang disepakati, secara yang afdal menurut mazhab Syafi'i. Adapun setengah-setengah pada mazhab yang lain menyatakan bahawa tidak disunatkan. Di antara Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan tak sunat sapu bawah. Hadis tu dhaif lah, kita tak payah amal. Tu mudah cerita ikut tu. Qada yang banyak mana kita kena sapu khuf. Mazhab Syafi'i paling mudah. Nabi sebut sapu, tak sebut qada, jadi sapu je lah. Memadai kita sapu, ambil sulah jari, sapu atas. Dah cukup. Macam mazhab Syafi'i samalah juga dengan sapu kepala ketika berwudu. Mujarradul mashi, mana semata-mata sapu dah kira okey dah. Kaki kita sapu sikit, dah kira okey dah. Walaupun afdal tadi kita sapu seluruh. Tu. Adapun mengikut mazhab Abu Hanifah pula, dia kata sekurang-kurangnya sekadar 3 jari. Tengok di sini, qada ni seolah-olah Abu Hanifah dikiaskan kepada kepala. Kerana kepala dia kira robong 1/4 kepala. Kalau 1/4 kepala menyamai 1 tapak tangan. Tetapi 1/4 daripada kaki kita bahagian atas menyamai 3 jari. Dia kias. Sebab itulah dalam ibadat ni banyak contoh-contoh yang kita dapati ulama mengamalkan kias. Saya ulang sekali lagi, pandangan yang mengatakan tidak ada kias dalam ibadat merupakan pandangan yang memang tak betul. Memang tak betul. Cuma tak ada kias dalam umur ta'abbudi. Tu saya tinggal lagi. Apa yang dikatakan umur ta'abbudi, itu cerita semula. Bagi habis tak mari dah minggu depan. Kena tinggal juga sikit-sikit. Apa dia?
Ha? Sapu tu maknanya sapu sebagaimana kita sapu kepala, setelah tangan kita basahkan dengan air baru kita sapu. Tu jangan kita tertinggal waktu. Saya tertinggal nak sebut tadi. Bukan kata lepas pada sapu kepala terus kita sapu kaki. Tak, kita ambil air sebagaimana kita nak sapu kepala, dengan air tersebutlah kita sapu di atas khuf tersebut. Sapu di atas khuf, ataupun dalam kitab yang lama, siapa ingat dia panggil apa? Muza. Menyapu dua muza. Saya tengok kitab lama pun. Saya belajar bahasa Arab dulu sebelum kitab-kitab lama. Tengok menyapu dua muza, benda ni. Baca-baca rupanya khuf. Kita biasa dah bahasa Arab dah. Mungkin bahasa lama muza tu bahasa petani lama, tak tahulah. Ada ke tak dalam kamus dewan tu, saya tak ada nak cek. Menyapu dua muza. Sebab tu lah orang belajar kitab Jawi lama. Orang yang tak pernah belajar kitab Jawi lama, dia alim sekali, alim hebat mana sekalipun, kadang-kadang baca tak faham. Sebab dia guna istilah-istilah bahasa yang kadang-kadang bahasa Melayu yang tidak diguna pakai dah sampai sekarang. Kalau guna istilah Arab tu tak ada masalah. Guna bahasa Melayu yang tidak diguna pakai. Imam Ahmad kata wajib sapu kebanyakan. Maknanya dengan qada yang boleh kita katakan melebihi daripada separuh bahagian atas khuf. Tu pandangan Imam Ahmad. Imam Malik macam biasalah. Kalau Imam Malik kata wajib sapu seluruh kepala, khuf pun wajib sapu keseluruhan bahagian atas. Tu pandangan daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tempoh berapa lama kita boleh sapu khuf? Kita tengok hadis yang seterusnya. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran anna alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa naum. Akhrajahu an-Nasa'i wa at-Tirmidzi wal lafdhu lahu wa Ibn Khuzaimah wa sahhaha. Dan daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami tidak mencabut khuf, iaitu memerintahkan kami ketika kami bermusafir agar kami tidak mencabutkan khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kerana janabah, bukan kerana buang air besar, buang air kecil ataupun tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Tirmizi, dan lafaz ini lafaz lahu baginya. Mana teks hadis ini, lafaz ini lafaz Imam Tirmizi dan juga Ibn Khuzaimah dan kedua-duanya mentashihkan hadis ini. Ibn Khuzaimah, Nasa'i dan Tirmizi menilainya sahih. Bukan Tirmizi saja, kedua-duanya iaitu Ibn Khuzaimah dan Tirmizi menilainya sahih. Lafaz ini lafaz Tirmizi. Apa makna lafaz ini? Maknanya teks ini adalah daripada riwayat Imam Tirmizi. Maknanya riwayat Imam Nasa'i ada perbezaan dari segi kalimah-kalimah, tapi makna dia sama. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini juga sama. Satu saya nak sebut berkaitan dengan hadis ni, kalau lafaz dia sama tapi sahabat dia yang meriwayatkan hadis adalah sahabat yang lain, mengikut ilmu hadis dia kira 2 hadis. Lafaz dia sama, kalimah tu serupa 100% serupa belaka, tapi sahabat yang meriwayatkan lain dia dikira 2 hadis. Dia dikira 2 hadis kerana hadis dia dikira melalui sahabat tersebut. Kemudian wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, yakni fil masih al khuffain, akhrajahu Muslim.
Jadi bagi orang yang beli buku ni, buku yang terjemahan yang serupa saya ni, dia kena perbetulkan sikit. Dia tulis wa yauman wa lailatan al muqim. Alif dengan la tu cantumkan tu. Jadi lil muqim. Lil muqim. Kalau kita nak cermat lagi, kita tulis di tepi, jangan ubah di tengah. Ulama-ulama dulu dia tak suka ubah kitab. Dia tulis di tepi, mengikut satu naskah ataupun mengikut cetakan yang lain, lil muqim, moga-moga cetakan inilah yang lebih tepat. Ulama dulu cermat. Kena kita, ni tak betul, ni tak betul. Tu kita lah. Kita hafal lebih-lebih kurang, lain daripada kepala kita sikit, ni tak betul. Tapi ulama dulu walaupun dia buat rojokan, memang dah confirm tersilap, dia tanda mengikut naskah yang lain ataupun mengikut cetakan yang lain, kalimah yang sebenarnya lil muqim, mudah-mudahan inilah yang tepat. Ulama dulu cermat. Kena kita ambil padang, ambil potong sana potong sini dah. Sebab itulah saya teringat Ustaz Zahar kata, kalau kita nak potong sangat kitab orang, baik kita buat kitab kita sendiri. Baca kitab orang, hak ni kita nak potong, hak ni kita nak potong. Baik buat sendirilah. Tak payah baca kitab orang. Kita nak baca kitab orang, kena ada adab-adab dia dengan muallif. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Nabi SAW telah menetapkan masa 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir dalam perjalanan, dan sehari semalam bagi orang yang bermukim, yakni berkenaan masa berlaku, iaitu menyapu kedua khuf. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada kedua hadis ini, hadis Safwan bin Asal dan Ali bin Abi Talib, Nabi menceritakan kepada kita tentang tempoh menyapu khuf. Tempoh menyapu khuf, orang musafir boleh sampai 3 hari 3 malam, orang yang tidak musafir 1 hari 1 malam. Okey. Ini menunjukkan bahawa khuf ini menyapu khuf merupakan rukhsah, kerenganan, bukan hanya kepada orang musafir. Orang yang biasa pun boleh guna kaedah ini, kaedah sapu khuf ini boleh guna orang biasa. Tapi tuan-tuan, kalau siapa yang biasa duduk negeri Arab lah, saya tengok depan ni ramai yang pun pergi negeri Arab ni, muka-muka Mesir pun ramai ni, adik-adik ni. Kalau musim panas memang sedap pakai khuf. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan, kita pakai khuf 2 jam, rimah lah. Rimah kaki pakai khuf. Kerana apa? Kerana peluk, tak tahan kita. Nak pakai sampai sehari semalam. Jawapannya bau Allah Ta'ala saja yang tahu. Tapi kalau negeri sejuk, memang sedap kita pakai. Kita rasa nak basuh kaki, ambil semayang tu rasa berat. Rasa tu. Jadi bila ada kerenganan, ada hukum berkaitan dengan sapu khuf ni, kita rasa ringan. Pakai khuf boleh sapu tu je, tak payah kita cabuk-cabuk, tak payah kita basuh kaki macam biasa. Ni dalam keadaan kita musafir dibenarkan 3 hari, dan dalam keadaan tidak bermusafir dibenarkan sampai hanya 1 hari sahaja. 3 hari dikira bila? 3 hari dikira bermula daripada batalnya wudu, bukan bermula daripada saat kita pakai khuf. Contoh, kita selepas sembahyang subuh kita pakai khuf, pukul 10.30 baru kita terkentut. Start pada 10.30 sehingga 10:29 minit pada hari esok boleh lagi kita nak sapu. Aku semalam kentut pukul 10.30. Hari ni 10:25 aku nak wudu, nak sapu khuf. Tak apa. Tu makna tempoh 1 hari 1 malam dikira bermula daripada saat kita habis wudu, bukan kita dikira daripada saat kita mula pakai khuf. Samalah juga dengan 3 hari. 3 hari 3 malam bermula daripada saat kita batal wudu, bukan daripada saat kita pakai khuf. Ni perbincangan berkaitan dengan tempoh
dibenarkan kita pakai khuf. Kemudian hadis ini kita tengok, ya'muruna, Nabi suruh kami. Bila suruh, mengikut kaedah usul fiqh, perintah Nabi al-amru lil wujub, perintah menunjukkan wajib. Adakah wajib ketika musafir pakai khuf 3 hari? Adakah wajib ketika kita tak bermusafir pakai khuf dalam tempoh sehari? Wajib ke? Wajib ke tak? Nabi sebut Safwan bin Asal sebut ya'muruna, Nabi suruh. Di sini walaupun Nabi suruh, tetapi suruhan ini tak jadi wajib. Kenapa tak jadi wajib? Kerana ijma' ulama' kata tak wajib. Kenapa berlaku ijma' ulama' kata tak wajib? Kerana memang sahabat-sahabat bukan pakai khuf sokmo, Nabi bukan pakai khuf sokmo. Bukti daripada perbuatan Nabi sendiri, Nabi tak pakai khuf sepanjang masa, itu menunjukkan amalan ini tidak wajib. Maknanya ada qarinah, ada faktor yang lain, faktor luar daripada hadis ini yang menunjukkan bahawa perintah di sini bukannya perintah yang wajib. Perintah pakai khuf bukan perintah yang wajib, kerana Nabi biasa-biasa pun tak pakai khuf. Kebanyakan dalam hidup Nabi tak pakai khuf. Jadi itu tidak menunjukkan bahawa perintah ini adalah perintah yang wajib. Sepakat ulama mengatakan tak wajib. Dia hanya rukhsah, hanya kebenaran yang dibenarkan di dalam agama sahaja. Kemudian dalam hadis ini juga menyebut beberapa perkara. Di antara yang pengajaran hadis ini bahawa khuf ini hanya boleh disapu bagi kita mengangkat hadas yang kecil sahaja. Berjunuk tak boleh. Orang yang berjunuk dia wajib mandi wajib basuh kaki. Bukan kata mandi wajib kaki tak payah basuh, kaki sapu. Tak. Bab mandi wajib dia tak boleh dah nak sapu khuf. Terbatal kita pakai khuf walaupun tak sampai 1 hari 1 malam apabila seseorang tersebut berjunub. Kerana Nabi sebut illa min janabah, kecuali berjunub. Junub tak boleh dah nak sapu khuf. Kena mandi wajib dengan meratakan air sampai kepada seluruh anggota termasuk kaki. Tetapi min ra'id boleh sapu khuf bila kita terbatal disebabkan terberak, disebabkan baul ataupun kencing, wa naum ataupun tidur. Daripada sini juga ulama kata 3 perkara ni perkara yang membatalkan wudu. Naum, ra'id dan bau, tidur, kencing dan berak. Tapi bab batal wudu ni panjang lagi bahasan dia, kita akan jumpa kemudian. Jangan tanya lagi bab ni. Okey. Sedikit berkaitan dengan sanad hadis. Hadis yang riwayat Imam Tirmizi tadi, hadis Safwan bin Asal. Hadis ini memang disebut sebagai hadis yang sahih oleh Imam Tirmizi. Tetapi Imam Tirmizi ini kadang-kadang ada hukum yang ditentukan oleh Imam Tirmizi dipertikaikan oleh ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain dalam menentukan hadis, dalam menentukan tentang kesahihan hadis. Tetapi hadis ini walaupun dia sanad dia ada sedikit kecacatan, tetapi dia boleh naik taraf menjadi hadis yang sahih kerana adanya penguat-penguat daripada riwayat-riwayat yang lain. Kerana hadis yang lemah, yang tak berapa kuat, dia boleh naik menjadi sahih bila dia dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Kenapa hadis ni dari segi sanad dia tak lemah? Kerana dalam hadis ini bila kita lihat daripada riwayat dia ada seorang yang bernama Asim bin Abin Najud. Qori-qori jangan terkejut. Asim bin Abin Najud. Kita baca Quran riwayat Hafsin an Asim. Asim bin Abin Najud lah tu. Apa kedudukan Asim, Imam Asim dalam periwayatan hadis? Ibnu Hajar mengatakan bahawa dia ni saduqun lahu awha. Dia ni orang boleh percaya tapi banyak awham. Maknanya dari segi periwayatan dia banyak tak tepat lah.
Mudah cerita dia ni dari segi periwayatan hadis, ulama meletakkan dia ni di tahap yang rendah. Tetapi dari segi bacaan Quran, dia merupakan salah satu daripada qari yang 7. Riwayat dia berkaitan dengan Quran adalah riwayat yang mutawatir. Hak kita baca hari-hari ni iaitu riwayat hafaz daripada Asim. Asim tokoh yang sangat hebat dalam qiraat, tetapi dalam hadis ulama letak dia taraf yang agak rendah sedikit. Jadi saya nak sebut sini supaya kita tahu kadang-kadang tokoh ulama ni bila dia fokus satu-satu bidang yang dia fokus tu memang kita boleh boleh katakan tepat segala-galanya, hampir keseluruhan tepat. Tapi dia tak fokus bidang lain, bidang yang dia tak fokus tu kadang-kadang berlaku sedikit sebanyak kecacatan. Sebagaimana Imam Asim, dia kalau meriwayatkan hadis, ulama petikaikan lagi. Tapi dia sudut bacaan Quran, Imam Asim seorang yang jabal. Orang dianggap ilmu dia ibarat gunung. Kehebatan dari segi bacaan, dari segi sebutan, dia memang orang yang sangat-sangat hebat. Sebab itulah bila membicarakan tentang Imam Asim di sudut kedudukan dia dalam qiraat, kita tak akan jumpa orang mempertikaikan dia di sudut qiraat, di sudut bacaan. Tapi penilaian ulama hadis melihat kepada hadis-hadis yang diriwayat, tengok hadis ni nampak tak berapa tepat, orang lain riwayat lain. Hadis ni tak berapa tepat juga. Sebab itulah ulama kata lahu auha. Dia ada kecacatan dalam periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asim. Sebab itulah setiap ilmu tu ada tokoh dia. Kadang-kadang dia lebih kot ni, bidang lain nampak dia kurang sikit. Lebih kot ni, nampak bidang lain kurang sikit. Tu perkara biasa. Bila dia fokus satu-satu bidang, satu-satu bab tu, mungkin dia boleh menguasai sehebat-hebatnya bidang tu, tapi nak fokus semua bidang, Imam Ghazali kata umur kita tak ada ilmu ni banyak. Tu je kesimpulannya. Okey. Okey. Riwayat Quran dengan riwayat hadis dia ada sedikit perbezaan. Okey, betul. Dia sudut dia meriwayatkan hadis, dia ada sedikit kecacatan bagi Imam Asim. Tetapi periwayatan dia terhadap Quran dalam bentuk musyafahah daripada guru ke guru, memang yang ni bila dia fokus bidang tu, dia di antara ulama yang hebat. Dan periwayatan Quran sebenarnya walaupun kita namakan qiraat kita qiraat Asim, riwayat hafaz daripada Imam Asim, sebenarnya yang membaca dengan bacaan itu bukan Imam Asim keseorangan. Bila kita tengok dalam kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr, Imam Ibn Jazari menyebut lagi tokoh-tokoh yang sama tabaqat dengan dia, yang membaca dengan riwayat dengan bacaan yang sama, tapi dia lebih popular. Kalau dia seorang, riwayat dia tak panggil qiraat dia tak akan dinamakan qiraat mutawatir. Tapi dia tu nama yang popular. Bukan kata dia berseorangan, tapi ramai lagi orang yang sama dengan dia meriwayatkan bacaan yang sama daripada guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah. Jadi walaupun dari sudut periwayatan hadis bila dia berseorangan dia tak nampak gagah, tetapi kalaulah dia meriwayatkan bacaan-bacaan Al-Quranul Karim, dia tidak meriwayat berseorangan, di kalangan yang meriwayatkan tu yang paling terkenal, yang paling popular dia, jadi nama dia naik. Sebab itulah kata dia ni hebat di satu sudut, bidang lain ada sedikit kelemahan. Bukan kita hina dia tak, tetapi ada sedikit kelemahan. Kemudian berkaitan dengan hadis ni lagi, apa lagi? Ya'muruna ikut safaran nafsu. Sebagaimana yang saya sebut tadi, pandangan kebanyakan ulama menyatakan bahawa inilah tempoh yang dibenarkan ketika kita menyapu
menyapu khuf bagi orang musafir 3 hari 3 malam, bagi orang yang tidak bermusafir 1 hari 1 malam, kecuali pandangan Imam Malik yang mengatakan bahawa tidak ada tempoh, boleh selama mana sekalipun. Tetapi pandangan ini ditolak oleh ulama-ulama mazhab Maliki sendiri. Tokoh-tokoh hadis dalam mazhab Maliki sendiri menolak pandangan ini kerana nampak jelas bercanggah daripada hadis yang kita bacakan tadi, hadis Safwan dengan hadis Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bila kita tengok hadis tadi nak cabut, berkaitan dengan cabut tadi, hadis yang sebelum pada ni ada Mughirah bin Syu'bah nak cabut. Bila dilarang oleh Nabi, para ulama membuat kesimpulan kalau cabut khuf batal hukum kita nak sapu khuf. Mana batal tempoh dengan kita cabut. Contoh walaupun tak sampai 1 hari 1 malam, tapi kita dah cabut dah. Bila dah cabut nak ambil wuduk mesti basuh balik. Mesti basuh balik. Bila dah cabut tak boleh cabut tanggal tak boleh. Dalam tempoh tu jangan kita cabut. Hadis yang seterusnya, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa amarahum an yamsahu 'ala al-'asaib ya'ni al-ama'im wat tasakhin ya'ni al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahhahahu al-Hakim. Hadis yang daripada Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus satu pasukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan satu pasukan perang, fa asabahum lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menganjurkan kepada mereka, iaitu menyuruh mereka menyapu di atas kain serban dan khuf. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi saya nak sebut satu kaedah dalam ulumul hadis. Hadis ini fa amarahum ay yamsahu 'alal asaib, yakni al-amaim, iaitu buat kurungan. Wat tasakhin yakni al-khifaf, iaitu buat kurungan. Kalimah al-amaim dan kalimah al-khifaf dinamakan mudraj, bukan daripada lafaz hadis, iaitu bukan kenyataan daripada Thauban itu sendiri. Ini penafsiran yang dibuat oleh perawi. Bahkan kalau kita cek bagaimana ulama-ulama yang mengkaji tentang hadis ini, dia bukan ditambah oleh perawi tetapi ditambah oleh Ibnu Hajar itu sendiri untuk nak menerangkan kita apa makna amaim, apa makna asaib dan apa makna tasakhin. Asaib dia terjemahkan, disyarah makna dia dengan yakni al-amaim. Ini dinamakan mudraj dalam hadis. Mudraj makna dimasukkan kalimah yang lain dalam bentuk tafsir kepada kalimah-kalimah yang sukar difahami di dalam hadis. Ini dinamakan dengan istilah mudraj. Berkaitan dengan hadis ini, ada beberapa pengajaran daripada hadis ini. Tengok Nabi sapu di atas, kalau kita tengok dalam riwayat, dalam lafaz yang daripada kitab-kitab yang disebutkan yang mengeluarkan hadis ini, ada sedikit penambahan. Bila Rasulullah SAW mengutuskan satu bala tentera, yang ni satu pasukan bala tentera yang kecil yang tidak disertai oleh baginda. Bala tentera ni mengalami mengalami kesejukan. Sejuk. Bila sejuk tu rasa berat nak ambil wudu, maka Rasulullah suruh sapu di atas kepala, di atas amaim, di atas serban, dan menyapu di atas tasakhin, menyapu khuf. Bab khuf kita dah jelas dah. Menyapu khuf tak ada masalah. Sama ada musafir tak musafir, sama ada ketika kita sejuk, rasa sejuk ataupun tak sejuk, itu tidak timbul masalah. Satu permasalahan yang disebut dalam hadis ini menyapu di atas serban.
Sebahagian daripada ulama menyatakan bahawa berdasarkan kepada hadis ini, menunjukkan kepada kita bila adanya keuzuran untuk kita menyapu kepala ketika kita berwuduk, boleh kita menyapu di atas serban sahaja bila adanya keuzuran. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak benar juga. Dalam mazhab Syafi'i dia tetap beramalkan kepada hadis yang suruh sentuhkan fa'amis sya'r, sentuhkan air tersebut kepada rambut. Hadis ni diamalkan oleh Imam Syafi'i. Kalau nak sapu atas serban pun lepas pada tu mesti kena rambut juga, walaupun apa keadaan sekalipun. Tapi ada ulama menyatakan dalam keadaan sangat sejuk, dalam keadaan darurat, kita boleh. Dan pandangan ini tuan-tuan, saya nak bagi sikit tip kepada orang yang sakit. Jadi orang yang sakit kadang-kadang dia balut kepala tu dengan aksiden ke apa tu gitu gini. Kalau orang yang macam ni tak boleh nak sapu kepala. Kalau habis satu kepala itu, dia boleh berpegang dengan pandangan ini, pandangan yang kata bila ada keuzuran hanya boleh sapu di atas serban saja. Keuzuran apa dia sebut dalam hadis ini? Fa asabahum bar, rasa sejuk sangat. Sejuk dengan sakit lagi lah teruk. Jadi orang yang sakit bila keadaan macam tu boleh menggantikan sapu kepala dengan keadaan dalam keadaan dia walaupun air tersebut tidak kena kepada rambut ataupun tidak kena kepada kepala. Ni ada kelonggaran. Jadi saya lebih suka ambil pandangan ini bagi orang yang sakit. Memang dia susah. Kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i dalam bab tu, jawapannya boleh katakan kebanyakannya tak akan semayang. Daripada tak semayang, lebih baik kita bagi pandangan ulama yang ada sandaran-sandaran dia daripada hadis-hadis yang membolehkan perkara tersebut. Dan daripada hadis ini, oleh kerana tidak menyebut tempoh, sinilah Imam Malik mengatakan bahawa tidak ada tempoh. Tapi sebagaimana yang kita sebut tadi dah dijawab oleh ulama-ulama yang lain. Ini sedikit pengajaran daripada hadis ini. Kemudian hadis seterusnya, wa an Uqbah bin Amir wa an Umar mauqufan. Dia ringkas je situ sebut Imam Ibn Hajar disebut ringkas wa an Umar mauqufan. Tapi lafaz dia hadis dia wa an Uqbah bin Amir an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala lahu wa akhbarahu annahu masah fi as-safar usbu'an asabta wa fi riwayatin asabta sunnah. Kita baca lafaz yang disebut oleh Ibnu Hajar, wa an Umar mauqufan wa an Anas marfu'an idza tawadda'a ahadukum wa labisa khuffayhi falyamsah 'alaihima wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa' illa min janabah. Akhrajahu Daraqutni wal Hakim wa sahhaha. Hadis daripada Umar radhiyallahu taala anhuma secara mauquf, dan daripada Anas radhiyallahu anhu secara marfu'. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa apabila seorang di antara kamu berwuduk dan mengenakan sepasang khufnya, maka usaplah kedua-duanya lalu solatlah, iaitu usap di atas keduanya, alaihima, lalu solatlah dengan menggunakan kedua-duanya, dan jangan sekali-kali dia tanggal kecuali kerana dia dalam keadaan berdunuk. Hadis riwayat Daraqutni dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Hakim. Pertama-tama jangan kita lupa apa makna mauquf, apa makna marfu'. Hadis mauquf, hadis yang merupakan kenyataan sahabat. Kenyataan sahabat dinamakan hadis mauquf. Kenyataan sahabat dinamakan hadis mauquf. Wa ma udhifa lin nabil marfu'u. Apa yang
sandarkan kepada Nabi dinamakan hadis marfu'. Hadis marfu' ni kenyataan Nabi, hadis mauquf kenyataan sahabat. Tu mudah cerita. Hadis mauquf kenyataan sahabat, iaitu kenyataan daripada Sayyidina Umar dan Anas bin Malik meriwayatkan daripada Nabi. Mana Anas ini dia kata ni hadis Nabi. Dia meriwayatkan daripada Nabi. Wa an Anas marfu'an qala idza tawadda'a ahadukum. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sapu khuf, Nabi sembahyang dan Nabi larang cabut kecuali dalam keadaan junub. Tak sebut tempoh. Tak sebut tempoh. Ini juga menguatkan mazhab Malik yang kata tak ada tempoh. Maknanya dia pegang kepada umum hadis ini. Umum hadis ni yang tidak menyebut tempoh. Tapi sebagaimana yang kita tahu dijawab oleh ulama lain, umum hadis ini dikhususkan dengan hadis yang menyebut ada tempoh. Mana Nabi larang, Nabi sebut jangan kamu tanggal melainkan dalam keadaan berjunub itu selagi mana dalam tempoh. Jadi penafsiran ulama-ulama yang lain iaitu selagi mana dalam tempoh tersebut. Tempoh 3 hari 3 malam bagi musafir, 1 hari 1 malam bagi yang bermukim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan diriwayatkan oleh Hakim. Daruqutni kitab dia Sunan Daruqutni dan Imam Hakim kitab dia nama Mustadrak ala Sahihain. Kemudian hadis seterusnya wa an Abi Bakrah, makna sama dah tu. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu rakhasa lil musafiri 3 ayamin wa layaliyahun wa lil muqimi yawman wa laylah idza tatahhara falabisa khuffai ayyamsaha alaihima. Diriwayatkan daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda memberikan kelonggaran. Jadi di sini kalimah kelonggaran di sini menunjukkan sekali lagi bahawa menyapu khuf ini tidak wajib. Menjadi mentafsirkan kalimah perintah tadi. Dalam hadis Safwan tadi sebut perintah. Nabi perintah. Jadi perintah ternampak macam wajib, tapi bila sebut Nabi memberi kelonggaran yang menunjukkan perintah tadi bukan lagi perintah yang wajib. Memberi kelonggaran kepada orang yang bermusafir selama 3 hari 3 malam dan orang yang bermukim selama sehari semalam apabila telah bersuci. Idza tatahhar fala bisa khuffai, lalu dia memakaikan khufnya, ayyam saha alaihima, bahawa dia boleh menyapu ke atas kedua-dua khuf tersebut. Di sini riwayat Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Imam Ibn Khuzaimah ni dia tak sebut hadis ni sahih, hadis ni tak sahih. Tapi bila dia memuatkan hadis ni dalam kitab dia yang namakan sahih, itu menunjukkan dia menghukum hadis itu sebagai hadis sahih. Berbeza dengan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dia buat komentar terhadap hadis. Hadis ini sahih, hadis ini gharib, hadis ini hasan. Itu komentar dia dalam kitab Sunan. Tetapi Imam Ibn Khuzaimah dia tak buat komentar. Cuma dia himpun kitab dia nama Sahih Ibn Khuzaimah. Jadi kitab dia himpunkan hadis-hadis yang sahih. Bila dimuatkan hadis dalam kitab dia, maknanya itulah kesimpulan ataupun hukum yang telah ditentukan oleh Imam Ibn Khuzaimah terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab dia. Hadis ini makna dia sama juga. Kita terus lagi wa an Abi Umar radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah annahu wa an Abi Umar radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffain qala na'am qala yawman qala na'am qala wa yawmain qala na'am qala wa thalatha qala na'am wa ma syi'ta akhrajahu Abu Daud wa qala laisa bil qawi. Diriwayatkan daripada Abu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia bertanya, wahai Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Amsahu al khufain, iaitu amsahu, adakah aku boleh menyapu dua khuf? Lalu Nabi menjawab, ya, na'am. Qala yauman sari, Nabi jawab, ya. Qala wa yaumain, 2 hari, Nabi jawab, na'am, ya. Qala wa thalathah, 3 hari, Nabi jawab, ya. Wa ma syi'ta. Yang ni yang timbul masalah sikit. 3 hari, ya. Dan wa ma syi'ta, dan ikut sukamu. Bila sebut ikut sukamu, menunjukkan seolah-olah tak ada tempoh dah. Tadi kita baca hadis 3 hari. Sehari bagi orang mukim, 3 hari musafir. Wa ma syi'ta, 3 hari. 3 hari wa ma syi'ta, salasata ayyamin wa ma syi'ta. 3 hari dan ikut pandaimu. Jadi timbul masalah. Boleh. Seolah-olah hadis ni menunjukkan bahawa boleh kita menyapu khuf walaupun dalam tempoh yang sangat panjang. Tapi komentar hadis ni diberi oleh di komen oleh Imam Abu Daud. Dia kata hadis ni laisa bil qawi, hadis ni hadis tak kuat, mana hadis dhaif. Bila hadis dhaif, jadi selesailah masalah. Hadis dhaif berlawan dengan hadis yang sahih. Hadis sahih kata 3 hari bagi musafir, sehari bagi yang tidak musafir. Hadis dhaif kata ikut pandaimu. Jadi bila ada pertentangan antara hadis sahih dengan dhaif, memang kita tolak hadis sahih. Yang kata dhaif yang boleh beramal tadi mengikut setengah ulama bila tidak berlawan. Bila berlawan, jadi mereka ulama menolak hadis ini. Jadi sanad dia tidak berapa kuat. Tapi Imam Ibn Hajar bawa juga nak bagi tahu kepada kita bahawa pandangan ini adalah pandangan yang tidak kuat. Jadi seterusnya muslimin dan muslimat sekalian, ada satu masalah sebagai penambahan kepada masalah ni, sapu. Kita bincang bab sapu khuf. Masalah yang banyak orang timbul di mutaakhir ini, sapu stokin. Stokin kita. Stokin yang kita biasa pakai ni. Apakah hukum sapu stokin? Boleh tak ataupun tidak kita nak kiaskan kepada khuf? Sebab khuf ini kebanyakan ulama menyatakan meletakkan syarat pada khuf yang tebal, yang tidak boleh masuk air, yang boleh kita bawa berjalan. Boleh bawa berjalan tanpa pakai selipar. Dan khuf gitu saja. Stokin boleh tak? Stokin tak lepas. Kesimpulan yang saya boleh bagi, keempat-empat mazhab menyatakan stokin biasa ni tak boleh. Saya teringat lagi Syekh Rusdi. Dia sebut ketika dia mengajar bab khuf ni dalam kitab Minhajul Talibin, dia kata pernah seorang syekh seorang ulama di Syria, dia pakai dalam mazhab Syafi'i. Dia jumpa ulama-ulama yang faqih dalam keempat-empat mazhab. Hak ni faqih Hanafi, faqih Maliki, dia angkat stokin. Dia tanya, ada tak mazhabmu? Kata boleh sapu atas stokin. Mazhab aku Syafi'i tak boleh. Kesemua ulama-ulama tersebut kata stokin macam ni tak boleh. Stokin macam ni tak boleh. Kemudian begitulah juga kita tengok ulama-ulama lain yang menulis berkaitan dengan menyapu ke atas stokin. Mereka mengatakan stokin yang kita pakai ni tak boleh. Yang tak boleh. Walaupun ada di sana hadis yang menyatakan bahawa Nabi masaha alal jawrabain. Nabi menyapu ke atas 2 stokin. Apa makna jawrabain? Dalam isu ni dia ada 2 perbahasan. Perbahasan pertama tentang hadis ni. Kalau Salafi, kebanyakan ulama-ulama belah-belah Saudi, dia kata hadis ni sahih, dan stokin ni stokin macam biasa. Sebab tu lah kalau kita tengok Mekah, biasalah orang sapu atas stokin. Ambil semayang, sapu atas stokin. Di Mekah biasalah gitu. Tu dia pegang dengan pandangan fatwa-fatwa ulama Saudi, memang kebanyakan kata begitu. Dia menganggap jawrab itu, menganggap hadis ini hadis sahih, dan menganggap jawrab itu stokin hak yang kita pakai ni. Tapi bila kita tengok perbahasan ulama-ulama yang terdahulu, saya tengok perbahasan ni petang tadi saya baca begitu panjang. Yang saya jumpa yang panjang bahas bab ni iaitu Syekh Mubarak Furi.
Mubarak Furi ataupun dalam bahasa dia Mubarak Puri. Mubarak Furi seorang ulama yang mensyarahkan Sahih Jami' Tirmizi. Dalam syarah bab stokin ni tuan-tuan, 10 muka surat dia syarah. Hadis berkaitan dengan stokin, 10 muka surat dia syarah. Apa makna stokin, pandangan ulama tentang makna stokin, ahli lughah tentang makna stokin. Dia kata kesimpulan yang saya boleh ambil, hadis berkaitan dengan stokin memang ada kecacatan dari segi sanad dia. Nak kata sahih, nak kata hasan, waktu tak berapa nak lepas. Itu satu. Kesimpulan yang kedua, kalimah jawrab itu menunjukkan stokin yang tebal, yang ditafsirkan dengan makna khuf. Masuk jawrab zaman Nabi, bukan jawrab sekarang. Stokin dulu yang orang boleh buat berjalan, bukannya stokin yang sekarang ni sebagai kita pakai pula stokin, lepas tu stokin dah pakai stokin, pakai kasut pula. Stokin dulu yang orang pakai tidak pakai kasut, pakai stokin boleh buat jalan gitu je. Tu yang dibahaskan oleh ulama-ulama makna jawrab itu sendiri. Di antaranya Ibnul Arabi, pensyarah kepada Tirmizi juga, dia sebut dia sebut bahawa jawrab itu adalah satu pakaian yang menutup kaki sehingga buku lali, yang diperbuat daripada bulu-bulu binatang tetapi dia dipintal. Bulu tu jadi tebal, maknanya nak masuk air pun tak apa lepas. Dia seolah-olah macam khuf juga. Dan Imam Syaukani pula mentafsirkan jawrab itu mestilah jawrab stokin daripada kulit. Bila stokin daripada kulit, itulah khuf. Jadi perbahasan berkaitan dengan stokin biasa ni, jadi kalimah stokin yang dimaksudkan dalam hadis itu ulama bahas dah. Kebanyakannya menyatakan bukan stokin biasa ni, tapi pandangan Imam Ibn Taymiyah. Disebut juga Ibn Taymiyah, dia kata oleh kerana nak memudahkan. Apa tujuan Nabi membenarkan kita sapu khuf? Kerana rukhsah, nak bagi keringanan. Jadi stokin serupalah juga, ringanlah juga kalau kita sapu khuf, sapu stokin. Dan stokin dengan khuf tak ada apa beza, dia kata. Boleh kita kiaskan stokin dengan khuf. Daripada sini dua perkara saya nak sebut. Ini menunjukkan Imam Ibn Taymiyah mengamalkan kias. Dia kiaskan stokin kepada khuf. Satu, Imam Ibn Taymiyah mengamalkan kias. Tapi ulama jawab pula, ni kias tak kena ni. Mana serupa stokin dan khuf? Banyak sangat perbezaan di antara stokin dan khuf. Antara perbezaan dia, air boleh masuk tak boleh masuk. Tu dah beza dah. Banyak perbezaan. Sebab itulah ulama lain menyatakan bahawa dia termasuk daripada masalah kalau kita nak kiasun ma'al farid, kias yang ada perbezaan. Tak berapa nak lepas kita nak kias, nak guna hujah kias tak berapa tepat juga mengikut kaedah-kaedah yang sebenar. Sebab itulah ulama dalam mazhab 4 masih mengatakan bahawa stokin yang kita pakai sekarang ini tidak dibolehkan kita guna sebagaimana guna khuf, iaitu sapu di atas stokin. Kemudian di antara hujah ulama yang mazhab yang 4 mengatakan bahawa bila Quran sebut basuh kaki, satu, kita nak tukar daripada basuh kepada suatu keadaan yang lain, mestilah dengan dalil. Basuh kaki tukar dengan sapu khuf, ada dalil. Tapi basuh kaki tukar dengan sapu stokin, dalil dia masih kesamaran lagi. Jadi macam mana kita nak terima? Itu menunjukkan bahawa hujah ulama-ulama mazhab begitu kuat. Dan satu lagi saya nak sebut, bahawa kita nak memahami teks hadis Nabi perlu difahami perlu kita ambil juga daripada kefahaman ahli bahasa yang faham betul apa makna jawrab di zaman tersebut dengan jawrab di zaman sekarang. Bila sebut jawrab stokin, bukan stokin zaman Nabi macam mana, kena kena cari pandangan-pandangan ulama yang sempat dengan periwayatan dia, dan kita kena tengok serupa tak serupa dengan stokin kita sekarang.
Stokin zaman dulu, stokin zaman sekarang. Bila sebut stokin bukan kata atas nama stokin sekarang, kita boleh kata itulah jawrab yang dimaksudkan oleh Nabi. Sebab itulah nak faham hadis Nabi juga kena faham realiti semasa di zaman Nabi tersebut. Apakah yang dinamakan jawrab? Dalam bab tu pun ulama dah bahas panjang lebar. Jadi sahabat-sahabat yang boleh nak bincang masalah tu boleh tengok dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, lebih kurang 10 muka surat. Bincang pertama sekali bab sahih tak sahih hadis, sapu dua stokin. Bincang bab kedua, apa makna stokin tu. Kita baca situ rasa puas hati. Puas hati perbincangan dengan ulama berbanding dengan fatwa yang kata boleh, sebab Nabi sebut jawrab stokin, kita pakai stokin. Nampak hujah tu nampak simple sangat. Nampak tidak berapa kuat, walaupun dah ada majlis-majlis fatwa Saudi mengeluarkan fatwa yang seumpama tu, tapi bila kita lihat ulama-ulama yang keempat mazhab lebih kuat lagi daripada hujah mereka berbanding dengan fatwa tersebut. Rasa setakat tu dulu hari ni. Ada soalan? Okey. Kemudian insya-Allah pada minggu depan kita tangguh seminggu. Sebab minggu depan kita raya hari Selasa. Jadi kelas hari Isnin pun tak ada, kelas hari Selasa pun kita tangguh. Kita raya Selasa. Jadi malam Isnin, malam Selasa, malam raya. Jadi raya pertama malam tu pun kita tangguhlah seminggu. Kemudian ada satu permintaan daripada sahabat-sahabat Kuantan. Dia kata hari Isnin minggu pertama ada bertembung dengan program yang penting juga, iaitu program Ijtima' Tarbawi. Dan mereka saya suka mencadangkan bahawa sahabat-sahabat Kuantan ni pergi ke Ijtima' Tarbawi pada minggu yang pertama, Isnin yang pertama setiap minggu. Kalau tak ada perubahan, ada perubahan? Tak ada. Tak ada perubahan, pergi ke sana. Dan insya-Allah kita akan cuba pada minggu yang pertama setiap bulan kita baca lewat sikit. Baca lewat sikit, mungkin setengah jam selepas daripada selesai solat Isyak, setengah jam ataupun 40 minit selesai daripada solat Isyak, kita baru start bagi nak meraihkan. Kerana ada sahabat-sahabat rasa ustaz nak pergi juga dua-dua. Nak pergi ke program sana, nak pergi ke program kita ni. Jadi pada minggu yang pertama Isnin, pada minggu yang pertama kita lewatkan sikit kuliah kita. Tak batal, lewatkan sikit. Kalau kita selesai sembahyang Isyak pukul 9, pukul 8.40, kita akan start dalam 9 suku gitulah. Pada minggu yang pertama. Kalau minggu-minggu yang lain tu selepas pada Isyak kita akan start terus, bagi kita meraihkan sahabat-sahabat kita. Itulah. Soalan apa tu? Bagi situasi apa ni yang Ustaz contoh kepada kita ambil masa cedera lah, kita ambil masa tak panas. Jadi ketika itu amalan kita bila mana-mana contoh yang kita tak sampai kita saya. Jadi kepada tadi kepada dia yang tak sampai. Jadi adakah perlu juga untuk kita untuk kepada hadis? Okey, berkaitan dengan adakah perlu tidak tayamum bagi anggota yang kita tak mengatakan hadis. Jadi bagi pandangan yang kata, sebab tu saya sebut tadi pandangan yang berdasarkan hadis ni, pandangan yang mengatakan kita boleh menyapu kepala bagi menggantikan menyapu di atas balutan ataupun atas serban bagi menggantikan sapu kepala bagi yang ada keuzuran. Pandangan tersebut tak perlu lagi tayamum. Mana dia, bila boleh ganti terus saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i memang kena tayamum jugalah tu. Kerana dalam masalah ni dalam mazhab Syafi'i dia agak sukar sikit untuk kita amalkan bagi orang yang sakit. Tapi kalau nak amalkan tak ada masalah, sukarlah sikit. Jadi saya bila orang tanya
dalam dalam keadaan macam ni saya suka beri bagi kelonggaran sebagaimana fatwa-fatwa yang membolehkan tadi. Yang membolehkan juga bukannya fatwa ustaz-ustaz kampung dah, ulama-ulama yang muktabar juga. Okey. Jadi berdasarkan pandangan yang boleh tadi, mana tak perlu dah tayamum. Maknanya itu yang satu keringanan bagi orang yang sakit. Sebab Nabi sebut dalam hadis tadi, ialah dia sejuk. Bila sejuk dah boleh, jadi sakit lagilah utama. Tu satu pandangan. Okey. Wallah.